Banyak lagi. Jalan tu. Okey. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada para pelajar semua, pada tuan-tuan semua kerana sudi hadir untuk kuliah saya pada petang ni walaupun kita tahu sekarang ni waktu-waktu petang ni dengan PKP yang berlangsung sekarang ni semua dekat rumah pun tak berapa nak beraktiviti sangat. Okey. So sebelum tu kita nak meneruskan kelas kita pada petang ni yang saya jangka saya akan buat sehabis yang baik dalam masa singkat ni supaya kamu semua memahami apa yang saya beritahu ni dalam masa singkat saja. Okey. So saya cuba terbaik untuk petang ni, tapi sebelum tu kita apa kata kalau kita tanya tentang tuan-tuan semua, contohnya Encik Syafirul, Encik Khairul Ihsan dan Ahmad Sazali. Sihat petang ni Sihat. Okey, kita nak tanya berkenaan dengan kesihatan kita semua ni yang berkenaan dengan COVID-19 ni. Saya tanya siapa dia yang belum ambil lagi ni sekarang ni? Siapa dia yang belum ambil lagi dan ada peluang nak ambil tapi malas ambil? Siapa dia? Cik Arisan dah ambil belum? Oh, vaksin. Yalah, vaksin lah. Apa lagi? Nama belum naik. Boleh ambil ke? Nama belum naik. Saya tanya Cik Arisan dah ambil ke belum? Belum. Okey, belum. Cik Syafirul? Belum. Belum. Okey, Cik Ahmad Suzaili? Belum. Dia bagi yang tua dulu. Okey, betul lah tu. Saya besok insya-Allah akan ambil nama vaksin tu, nama dia Pfizer saya dapat. Setelah saya menolak beberapa bulan, akhirnya saya dapat Pfizer besok insya-Allah. Jadi saya esok ambil lah. Jadi mungkin dalam keadaan saya ambil tu, kelas minggu depan mungkin kita akan tengok macam mana kesihatan saya lah. InsyaAllah. Semoga baik-baik belaka lah. Okey? Okay, insyaAllah. Okey. Kemudian untuk kelas kita pada petang ni saya harap bersama lah. Bersama dengan keadaan internet yang slow dan perlahan dan kamu juga saya tengok ada setengah orang tu macam Khairul Ihsan saya tengok keadaan kekemasan rambut dia tidaklah berapa sangat saya tengok tu. So saya harap kita fokus dengan kedudukan kita, dengan minda yang kita. Kemudian dari segi kerjasama, tolong bagi kerjasama lah ketika saya mengajar ni. Jangan buat kerja lain lah. Sebab saya tak nampak saya nampak muka kamu, tapi saya tak nampak tangan kamu buat apa, main telefon ke apa. So harap beri perhatian. Sebab pelajaran hari ni sangat simple, sangat mudah dan sangat best. Sangat best. Okey. Jadi keadaan pelajar hari ni tak ramai sebab walaupun kita buat kelas ni secara maya tetapi saya hadkan saya tahu mengajar secara maya bersemuka ni tak sama dengan hasil yang kita dapat. Jadi saya pecahkan kepada tiga orang dalam satu kelas. Okey. Jadi untuk kelas petang ni saya invite Encik Khairul Ihsan, Encik Syafirul Hakim dan Encik Ahmad Suzali. So saya tengok kedatangan, saya tanda kedatangan anda dan anda hadir pada waktu yang tepat. Okay. So berkenaan dengan kelas kita hari ini, kita lebih kepada tajuk yang saya sampaikan adalah peralatan pengukuran mikrometer. Okay. Peralatan pengukuran mikrometer. So dalam gambar tu pun dah nampak mikrometer dah tu. Okey. So sebelum saya nak Suara putus Cik Azmin. Saya nak tanya sikit saya tanya. Bentuk mikrometer ni apa kita tengok? Adakah bentuk? Ni kan? Bentuk dia tu macam apa? Apik G. Nampak apik G? Cik Azrin sama. Cik Hazrin, putus-putus Hazrin? Ya. Putus-putus. Alamak, putus-putus dah pula. Putus.
buka banyak tu ni apa nama buang satu dia punya tu. Dia punya tu tiga akaun masuk tu. Slow. 3 akaun masuk tapi kita tak pakai tu. Ya Kita kah? kita buang dia punya tu. Ya kah? Kita pakai internet berbeza. Oh, okey tak apa. Takut dia ni. Okey. Kita pakai internet berbeza. Okey, dengar tak dengar suara Ya, sekali lagi? Okey, baik. Okey, saya dah buang dah. Aduh. Tak apa. Teruskan Ya. Kalau tak okey jawab je. Saya harap pelajar saya kena faham Kalau tak dengar cakap cik, tak dengar cik. Okey, beres. Cik beres, cik akan ulang balik. Okey. Okay, jangan buang masa. Okay, jangan kita tak perlu buang masa. So tajuk kita ialah micrometer dan dia seakan-akan berbentuk apik G. Okey. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Dipanggil objektif pembelajaran pada hari ini. Apabila saya belajar mengajar awak dalam tempoh masa yang ada ni, saya mesti memastikan bahawasanya pelajar saya mesti boleh menyatakan akan kegunaan micrometer itu sendiri. Tahu apa kegunaan micrometer. Kemudian pelajar saya mesti boleh menjelaskan jenis-jenis micrometer. 3 kita nak bagi micrometer. Okay? Kegunaan, jenisnya, kemudian bahagian-bahagian micrometer. Bahagian-bahagian terdapat pada micrometer. Okay. Dan yang keempat adalah bagaimana membaca micrometer. Tu, simple. Kena tahu dia punya bahagian dia. Kalau tak tahu bahagian dia nak guna macam mana. Okay. So, membaca micrometer. Okay. Jadi, saya next. Okay. So, saya ulang objektif dia ni Okey, kalau tengok anak panah gambar tu bermakna ketepatan. Saya memastikan bahawa pembelajaran saya hari ini tepat seperti bagaimana perempuan cantik tu menembak tu anak panah. Okey. Okey. Jadi, pengenalan kepada micrometer. Micro itu adalah satu benda yang berskala kecil, itu makro, bukan makro, micro. Dan meter tu adalah unit yang digunakan untuk mengukur atau merekod bacaan, itu meter. Jadi micrometer adalah satu perkakasan ataupun peralatan tangan yang berskala kecil yang digunakan untuk mengukur benda kerja atau bila orang mengukur mesti kita kena rekodkan bacaan. Okey. Perkakasan berskala kecil yang digunakan untuk ukur dan rekod bacaan. Simple Boleh Boleh. Cik Sazali. Mikro tu Mikro tu maksudnya skala dia kecil, mikro Ya, betul. Sebab apa dia panggil mikro? Sebab skala dia kecil. Bukan dalam bentuk kilometer, bukan dalam bentuk meter, tetapi dia dalam bentuk yang kecil. Okey. Kita pergi tu gambar, tengok tu gambar dia Gambar dia beritahu dah. Jadi dalam unit bergerak gambar tu. Harap you happy dah tengok gambar ni dengan warna kuning, warna hijau, warna biru apa semua ni. So imaging tu dah boleh nampak dah. Micro tu adalah skala kecil, unit tu. Okey. So kegunaan dia. Kegunaan dia kalau kita tengok, kalau kita tengok gambar ni yang bergerak ni, betapa saiz dia tu tak besar mana pun. Tak besar mana pun saiznya. Itu dia tidak perlu saiz besar sebab dia ukur untuk mengukur benda-benda yang kecil. Dia bukan guna untuk mengukur yang besar. Sebesar tapak tangan lah. Okay. Kegunaan dia ialah salah satunya dia adalah satu alat pengukuran yang tepat yang kita gunakan kalau dekat institut latihan di bengkel-bengkel lah. Semua bengkel-bengkel dan juga di industri untuk mengambil ukuran tepat pada benda kerja. Seperti saya beritahu tadi lah. Alat pengukuran yang tepat pada mengambil bacaan dan ukuran dalam unit yang kecil sebab mikro yang digunakan di bengkel latihan dan juga di industri yang berkaitan. Okey. Jadi kegunaan micrometer ada 3. Secara asasnya dan secara umumnya ada 3. Satu, untuk ukur bahagian luar pada kerja, untuk bahagian luar, untuk mengukur diameter dan juga ketebalan. Saya nak tanya satu soalan, bila disebut perkataan diameter dan ketebalan, diameter, adakah kita fikir
Kalau untuk mengukur radius jejari boleh atau tidak? Encik Safirul, adakah mikrometer boleh digunakan untuk mengukur jejari luar atau jejari dalam contohnya? Sebab disebut contohnya diameter luar nombor 1 tu. Boleh tak boleh? Tak boleh, saya dalam je kan. Yes, betul. Tepat sekali anda sangat bijak. Memang tak boleh. Memang tak boleh untuk mengukur jejari. Dia hanya mengukur diameter. Nak tahu jejari, bahagi 2. Okey. Yang kedua, okey. Okey dah tu. Pandai dah tu. Okey, bagus. Jadi untuk yang kedua pula, kegunaan dia untuk mengukur kedalaman serta ketinggian benda kerja. Bahagian dalam pula, dari segi macam pipe exhaust tadi lah. Nak ukur dalam pun boleh. Dan kedalaman dia. Dan yang ketiga, untuk mengukur bahagian dalam benda kerja, contohnya diameter dalam. Okey, disebutkan tadi. Ia didapati dalam unit metrik dan inci. Okey. Biasanya ukuran kecil dengan unit mm. Biasanya kita dekat bengkel ataupun di mana-mana industri menggunakan unit mm. Unit inci ni biasanya kita tak gunalah. Tetapi kita perlu tahu sebagai seorang ahli ataupun kemahiran punya individu yang melibatkan kemahiran, pengukuran sangat penting. Kena tahu nak convert inci tu apa, kaki tu apa, berapa 12 inci satu kaki gitu. So ini kegunaan dia. Yang ni pula adalah dia punya jenis-jenis mikrometer. Mikrometer ni dia dipecahkan kepada jenis asas dan jenis khusus. Okey. Ada 3 jenis mikrometer iaitu yang asasnya mikrometer luar. Kemudian kita ada mikrometer dalam. Yang tadi, nak ukur luar, nak ukur dalam. Kan? 3 kegunaan dia. Dan satu lagi, tolok dalam mikrometer untuk mengukur kedalaman dan ketinggian. So, inilah dia 3 jenis asas mikrometer. Okay. Jadi, bagaimana bentuknya mikrometer luar? Okay. Yang dikatakan untuk mengukur bahagian luar benda kerja. Ini bentuk dia. Macam apik G saya beritahu. Nak kata ragum pun, ragum taklah, tapi apik G lah, apik G. Dia macam apik G. Senang je. Fungsi dia kalau kita tengok apik ini sama je. Cuma beza dia apik G tu adalah dia untuk mengetatkan benda kerja. Tetapi kalau tengok bahagian-bahagian dia masih fungsi yang sama. Dia ada pelaras dia apa semua. Okay. So ini adalah mikrometer luar. Tengok video kita. Jap Azlim, kena betulkan sikit tu. Bukan apik G bukan mengetatkan. Dia mengapik je berdua benda kerja. Jangan salah tak apa tu bunyi lain ke. Okay. Abang oi. Ni Azrin, kan saya ni tukang kayu. Apik G tu kerja saya tu. Oh jelah nak apik kayu tu kan. Bukan apik G, 2 keping kayu nak gam, boleh lah apik. Okey. So ini adalah jenis-jenis mikrometer yang ini adalah jenis asas mikrometer luar. Kita tengok bahagian-bahagian dia dan sebagainya, tengok gambar dia, cara dia bergerak, dia berpusing, dia ada angka dekat selif dengan timbal tu, pak pusing. Kita ada nombor. Kemudian ini adalah mikrometer dalam, digunakan untuk mengukur lebar dalam dan diameter dalam. Kalau kita tengok gambar ni, atas ada yang kita tengok pada bahagian gambar tu ada macam gigi atas rahang lah dipanggil. Rahang atas dan rahang bawah. Ya, rahang atas dan rahang bawah. Maknanya dia untuk mengukur lebar dalam dan diameter dalam. Ini adalah tolok dalam mikrometer. Jadi untuk pemahaman yang lebih, kita tengok gambar tu bagaimana dia berfungsi lah. Bagaimana berfungsi. Jadi saya cuba fahamkan tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan berkenaan setiap jenis peralatan tangan ni dengan gambar bergerak supaya tuan-tuan nampak bagaimana cara ia berfungsi dan bekerja apabila kita melakukan proses pengukuran. So ini adalah dia punya jenis-jenis asas mikrometer. Kemudian seperti kita beritahu tadi, yang dalam tujuan pembelajaran itu objektif kita yang mana tuan-tuan mesti boleh untuk mengenal bahagian-bahagian mikrometer luar. Kalau kita lihat dekat sini, dia ada 7 bahagian anvil, spindle, lock nut, pengunci, sleeve, timber, ratchet dan juga frame.
Ada 7. Okey. Yang perlu kita tahulah sebab 7 ni dia dalam proses kita menggunakannya dan kita kena tahu. Okey, yang apa yang pertama dari frame itu adalah bingkai lah. Yang bingkai dia berbentuk separuh bulat dan digunakan untuk memegang benda kerja. Sebut je bingkai, frame, pegang benda kerja. Macam frame gambar, dia pegang gambar. Frame dia memegang benda kerja yang hendak kita ukur. Kemudian anvil. Anvil ni dia kalau lihat anvil ni kena ingat satu je. Dia tidak bergerak, dia kekal dan tetap di situ. Dia tak bergerak, dia tak dilaras pun, dia diam macam tu je. Dan dia diperbuat daripada tungsten karbida. Supaya apa? Supaya dia ni tahan haus. Sebab kita nak mengukur benda kerja ni, kita nak mengukur material besi, aluminium dan tembaga, mungkin berlaku geseran apa semua. Semestinya anvil ni dia kena buat pada bahan yang baik lah. Sebab dia perlu dia jaga dari segi ketepatan apabila mengukur. Haus sikit, dia dah lari dia punya ukuran dan bacaan. Itu tujuan. Orang tanya kenapa gunakan tungsten karbida yang bagus supaya tahan haus. Sebab apa tahan haus? Kalau dia haus, pengukuran yang kita lakukan itu dah lari. Itu jawapan dia. Sebab dikatakan tadi, mikrometer ni dia dapat memberi pengukuran yang jitu, yang tepat. Ini sebabnya. Antara peralatan yang digunakan adalah tungsten karbida. Kemudian ni spindle. Yang tadi anvil yang tidak boleh bergerak. Ni spindle. Terletak sebelah kanan dan terdapat benang di dalamnya. Maknanya benang di dalamnya supaya senang dilaras. Digunakan untuk mengambil bacaan dan ia mestilah rata dan bersudut tepat. Ya, mesti bersudut tepat. Macam juga anvil tadi, andas tadi. Bersudut tepat. Dia punya permukaan dia pun sama. Bersudut tepat dan dia dilaras. Dikedepankan dan dikebelakangkan oleh mekanikal tangan manusia sendiri. Kita yang menggunakannya. Okey. Dan kemudian nombor 4 adalah lock nut, pengunci lah. Apabila kita dah melaras pada benda kerja tu, kita mesti kunci dia supaya dia tidak bergerak dan masa tu kita nak mengambil bacaan. Kalau tidak, dia bergerak lah macam kereta juga. Alamak. Sorry Izari. Kemudian, maaf kemudian yang lock nut dia, yang lock nut tadi dia mengunci apabila kita dah ketatkan benda kerja, kita pun kena kunci lah untuk mengambil bacaan supaya ukuran tu tidak lari. Okey, faham jadi itu ialah lock nut. Yang kelima adalah laras. Laras ni pada bahagian ini terdapat senggatan sebelah menyebelah. Maknanya sebelah menyebelah, seperti gambar tersebut, sebelah menyebelah. Okey. Menyebelah garis selari yang menjadi datum pada mikrometer. Dia menjadi datum pada mikrometer. So, laras atas, laras atas kita tengok yang kalau gambar tu ada nombor 0, 5, 10, 15 tu mempunyai 25 senggatan. Tiap-tiap satunya 1 mm. Manakala bahagian bawah yang kecil-kecil tu, kalau kita tengok gambar tu dekat nombor 5, nombor 10, nombor 15 bawah tu kan ada senggatan. Itu maknanya senggatan bawah. Yang mana senggatan tu dia membahagi dua kepada senggatan yang atas tu, iaitu 0.5 mm satu senggatan. Maknanya atas 1 mm, bawah dibahagi dua jadi 0.5 mm. Dan yang keenam adalah bidal. Bidal ni yang sebelah kanan tu gambar tu Bidal tu kita nampak yang nombor 50 tu ada gambar tu yang timbul sebelah tu ada 50. Muka dengan bidal disengatkan kepada 50 bahagian yang sama. Tiap-tiap satu senggatan persamaan 0.01. Maksudnya bidal ni dia ada 50 unit. 50 unit. 45, 46, 47, 48, 49, 50, lepas tu kosong semula. Itu maksudnya. Okey, faham Boleh Boleh. Okey, jadi yang tujuhnya adalah ratchet. Ratchet ni penganjak halus. Kalau kita panggil macam yang benda yang pelaras lah. Dia terletak di hujung bidal.
di belakang sekali. Kegunaannya adalah untuk memastikan ketepatan ukuran yang dibuat kerana ia boleh dikawal dan bagi mengelakkan bidal diputar secara berlebihan. Maksudnya di sini ialah guna dia adalah apabila kita nak mengukur benda kerja, kita kena memusingkan ratchet ni supaya kita punya ukuran dapat diambil dengan tepat sleeve tu bergerak. So untuk mendapatkan, kan dia beritahu untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Tekanan mengukur mesti tepat dan berdasarkan ras sentuhan. Maksudnya rasa sentuhan ni, maksudnya masa kita nak mengukur tu dia kena ada feeling di kita. Kita kena buat secara perlahan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi secara perlahan kita buat supaya sentuh je benda kerja pun kita berhenti dan kita lock nutkan, kita kunci dia. Okay? Jadi tadi kita dah terangkan berkenaan dengan kegunaan, jenis dia, peralat bahagian dan fungsi bahagian tersebut, dan juga yang terakhir adalah di mana yang terakhir sekali yang saya ajar hari ini adalah kaedah membaca ukuran mikrometer lah. Sebab nanti kita akan pergi praktikal, buat amali pun mesti kita kena mengukur. Tetapi secara asas basicnya kita boleh ajar dulu supaya kita dapat imaging macam mana kita nak dapatkan ukuran. Okay, yang pertama kalau kita tengok gambar ni, saya tunjukkan gambar yang bergerak lagi sekali lagi, yang mana kita tengok secara ringkasnya dekat bawah tu ada nombor 2, nombor 2 berwarna pink, 0.5 berwarna biru dan 0.37 berwarna merah. Kalau kita tengok dekat gambar mikrometer tu sendiri, dia dah ada warna dah tu. Pink, biru, merah. Okey. Tapi untuk memudahkan pemahaman tuan-tuan semua, saya permudahkan lagi untuk faham lagi. Pink tu terletak di bahagian atas dipanggil laras atas. Dan saya kotakkan nota saya tu dengan berwarna pink juga. Laras atas satu singkatan bersamaan dengan 1 mm. Okey, kemudian biru. Biru adalah laras bawah. Laras bawah satu singkatan dia adalah bahagi 2 kepada laras atas. Itu 0.5. Dan yang terakhir adalah bidal. Tak keluar. Sekejap, tak keluar. Okey, sekejap ya. Sebabnya ada masalah sikit dengan ni. Sebab ada orang call saya, jadi bila ada orang call saya tu, okey, keluar dah. Bila call tu. Saya memang tak boleh lah bila ada orang call saya takkan jawab telefon ni. Saya takkan jawab, saya akan matikan telefon. Saya lebih fokus pada nak mengajar tuan-tuan semua. Supaya tuan-tuan tak lagi dia punya concentrate pada apa yang saya nak ajar. Walaupun apa terjadi pun, saya tetap akan tutup telefon kecuali ada seseorang telefon yang penting, saya tengok nama lah. Okey, sambung. So, yang bidal pula adalah yang bawah tu, tengok gambar, yang warna merah tu adalah satu singkatan bersamaan 0.01 lah. Kalau ikutkan laras atas bagi 10, dapatlah untuk bidal. So, faham Mudahan laras atas 1 mm, laras bawah 0.5 bahagi 2 kepada 1 mm dan laras bidal yang sebelah kanan tu satu singkatan adalah 0.01. Tu je, mudah ya. So, walaupun mudah jangan anggap mudah. Kalau tak faham tak boleh. Faham boleh. Tapi saya harap faham, penerangan saya ni jelas. So, kita sama-sama tengok bagaimana keadaan untuk membaca mikrometer. Okay, kita tengok nombor ni. Kalau kita lihat bahagian laras atas ni, kita tengok dia punya laras atas 4 tengok 4. Nombor 4 kali dengan 1 mm. Okey. Set. Okay. Perhatikan nanti ada latihan nak bagi nanti. Penting laras bawah. Laras bawah tu kita tengok. Ada kan satu, lebih daripada 4 ada satu tu, tanda tu. Bukan salah satu singkatan tu keluar. Bermakna 1 kali dengan 0.5, maknanya 0.5 mm. Dan kalau kita tengok nombor ni, nombor ni, kita tengok ni, okey, yang ni 25, 26, 27, 28. 28 ada singkatan. Ni 29, ni 30 atas tu. Maknanya 28 di situ. So, 28. Jadi, bidal 28 kali 0.01 bermakna 0.28. So, nak tahu jumlah bacaan dia adalah campurkan semua. Campurkan semua, kita akan dapati jumlah ukuran dia adalah 4.78.
Okey, 4.78. So, last. Dah. Encik Ahmad Suzali faham ke Encik Suzali? Nak tahu faham tak? Sebab kalau tak faham, saya terangkan yang next pula satu lagi supaya lebih faham. Okey, yang kedua ni lebih faham aku. Situ. Okey, Cik Khairul Ihsan, faham tak? Okey. Boleh. Okey, settle. Last soalan, Cik settle. Okey tak okey? Faham. Okey, settle. Maknanya Cik Saudi cakap yang pertama dia tak faham, masuk yang kedua saya terangkan lebih faham, betul? Okey. 100% akan faham yang ni pula. Okey, laras yang atas 10 kali dengan 1 sebab dia laras atas. Masuk laras bawah, bawah dia tu ada senggatan kan? Sebelum menyentuh nombor 10 tu kan? Bermakna dia kira 1 kali 0.5. Bermakna 0.5. Okey, kita tengok pula. Laras yang sebelah tu 10 tu. Dia bersentuhan dengan apa ni? Ni bersentuhan dengan garis ni. Di garis ni. 5 sampai 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita ambil nilai ni. Yang bersentuhan dengan ni, tepat ni kan? Ambil yang ni. Jadi jawapan dia adalah 10 kali 0.1 bermakna 0.10. Campurkan semua sekali 10.6. Okey. Soalan cikgu, soalan. Boleh? Soalan. Okey, cikgu. Katakanlah ni yang dekat apa tu, dia tak kena dekat poin 1, dekat sengatan tu, tapi di tengah-tengah antara tu. Di antara. Antara laras laras bawah. Yes. Yang mana yang bidalnya. Yang bidal ni duduk tengah-tengah. Antara nak 10 tu kan, dia tak sampai 10. Dia tengah-tengah. Dia bawah pada 10. Bawah pada 10. Dia kena kira 9. 9. Oh, dia tak boleh pergi 10 lah. Walaupun dia hampir ke 10. Bukan bundalkan jadi macam kira duit bundalkan. Dia tengok 9 ke atas. Dia tak sampai 10. Jadi kita kira dia 9. Okey. Kalau dalam bahasa matematik, kalau 9.5 dia kira 10 tapi ya, betul, faham dah. Okey. Macam kita bundalkan lah. Okey. Ya, bundalkan. Okey. Okey, right. Okey, Ahmad Suzali faham Suzali Okey. Okey. Sebenarnya tu soalan ni sebenarnya yang saya tunggu orang tanyanya. Tu. Okey. Dah siap selesai saya mengajar petang ni. Okey? Dah siap dah. Okey? Tak susah pun. Tapi apa yang saya ceritakan tadi ada kepentingan dia. Ini kepentingan dia. Kenapa pentingnya hasil pembelajaran kita hari ni berkenaan tajuk mikrometer ni adalah pertama, ia nak memastikan dan kamu tahu bahawasanya mikrometer ni adalah salah satu alat pengukuran yang selalu digunakan di bengkel dan industri. Memang selalu digunakan untuk mengukur benda kerja kecil-kecil. Okey. Dan yang paling penting sekali supaya tuan-tuan semua dapat memahami kegunaan dia yang tadi, yang 3 kegunaan. Ukur dalam, ukur luar, ukur tinggi. Dan jenis dia, dalam, angkut mikrometer luar, dalam, tinggi, tolak kedalaman. Dan nama bahagian yang ada 7 tadi. Supaya bila kita tahu fungsi bahagian, kita tahu kat mana nak guna benda tu. Dan juga yang terakhir ialah kaedah membaca mikrometer luar. Ini sangat penting. Yang paling penting membaca. Tak pandai baca habis. Tak boleh kerja. Pergi kat industri, dia akan tanya soalan. You boleh mengukur atau tidak? Kalau kata you boleh mengukur, okey. Itu dah lepas step untuk bekerja. Itu contoh dia. So, jadi sebelum tu, ada apa-apa nak tanya ke Cik Safirul berkisar pada tajuk ni? Okey faham Faham. Alhamdulillah, ini saya suka ni. Yang paling saya suka Ahmad Suzali, jawapan dia adalah yang video pertama tak faham, video kedua lebih faham. Itu poin dia. Itu yang saya amat teruja tu. Okey, so mana cikgu kita tak ada ni? Tak sabar nak soalan ni. Okey. Ada. Okey. So, sekarang ni kita pergi kepada jawab soalan Jawab soalan Ya. Jadi jawab soalan ni taklah susah mana, kan? Okey, untuk menjawab soalan ni macam mana saya nak buat ni? Okey saya ada bagi link pada kamu, link dalam Jamboard. Okey, sabar Cikgu ni bukannya apa, sebenarnya terror sangat main benda ni, tapi last minute nak buat hasil ni jadi kadang-kadang sebab internet ni slow.
Kalau dekat office tak ada masalah, memang internet laju pakai wifi, tak ada masalah. Ini pasalnya jadi macam ni, dia susah sikit. Okey. Okey, sekejap kita bagi sekejap. Okey, sekejap saya nak bagi satu soalan. Tu dia. Dah ada dah. Baik. Okey, saya mohon Okey, kita tengok soalan. Kalau kita dekat skrin ni, ada 1, 2, 3, ada 4 paparan Jadi setiap orang, saya bagi masa hanya 3 minit saja. Satu soalan tu saya bagi 1 minit. 2 soalan, 2 minit, 3 minit dan tolong jawab. Berikan 2 jenis mikrometer asas yang digunakan. Tulis. Link. Boleh tulis tak? Link. Kena bagi link dulu. Link tak ada pun. Bagi dulu. Bagi link. Okey. Macam mana nak buat link tak ada? Okey, sabar. Bukan. Yalah. Okey. Apa Azrin? Tak Ya. payah suruh dia jawab. Jawab aje. Okey. Tak Okey. payah apa-apa. Suruh jawab aje. Okey, jawab. Cik Ihsan. Tu jawab ni. Berikan 2 jenis mikrometer. Jawab satu dulu. Jenis apa? Mikrometer yang luar dalam Betul lah tu. Mikrometer luar, mikrometer dalam. Faham Okey, tu soalan betul Okey, mikrometer luar, mikrometer dalam. Okey, seorang. Ini saya nak bagi Cik Safirul jawab. Berikan 3 bahagian yang terdapat pada mikrometer luar. 3. Soalan ni. Azril, spindle dengan apa? Endas. Yes, betul. Okey, ini soalan terakhir ni saya khaskan buat untuk Encik Ahmad Suzaili. Tak apa, kita belajar. Kita cuba jawab. Cuba jawab. Okey, Cik Suzaili, tengok ni soalan. Tak payah. Laras atas berapa nilai dia? Laras atas 4.4. 4? Tak, bukan 4. 4 ayah 4. 4 darab dengan 4 darab dengan 1. maksudnya 4 kan? Ya, 4. 4 Bawah ada 0.5. 4 Satu. darab 4.05. tu siapa jawab tu? Okey. 4.0 4.6 4.6 Okey. So ini adalah kita punya sebenarnya ni jawapan dia. Ni jawapan dia 4.78. Apa itu? Ya betul lah tu. Yang atas Satu 1.05. Satu kali. Okey 4 kali 1 kali 0.5 28 kali 0.01. Boleh Cik Zali? Boleh. Okey. So ini adalah tugasan kita kat Jambok lah. Okey. So okey jadi yang terakhir adalah berkenaan dengan tugasan lah. Dah awak faham dah semua. Dah faham semua. Jadi saya ada memberi latihan latihan kepada semua, yang mana latihan tu saya dah bagi link dekat Google Site saya tu, saya dah sediakan tugasan-tugasan yang kamu tengok tadi, yang mula-mula tadi. Ambil dekat situ. Ambil dekat situ dan buat tugasan. Tugasan tu adalah Google Site. Masa yang diberikan dalam tugasan ni hanya 1 jam, 1 hari je lah. 1 hari saya bagi. Dan soalan tu berkisarkan apa yang kita belajar hari ni lah. Okay. Dan akhir sekali lah, masa pun dah lewat, bukan lewat, dah tamat. Saya sudah lebih dah masa ni. Cuma saya beritahu untuk next tajuk ni, kita akan belajar berkenaan dengan ukur benda kerja menggunakan mikrometer. Dan saya harap boleh bersedia lah. Dan sekian dulu untuk slot kuliah kita pada petang ni. Dan sebelum saya nak menutup majlis ni, saya tanya Cik Suzali, ada apa soalan ke? Ada Hantar kat mana tu? Hantar masuk dalam tu juga ke ataupun pakai? Yes, soalan yang bagus. Jawapan dia dah ada dalam soalan, dalam kertas tugasan tu dah ada dah
macam mana keadaan nak hantar dia. Pun hantar dalam Google Site yang kita dah sediakan nama. Sediakan nama. Okey. Okey, Cik Syafirul Hakim. Saya menunggu soalan anda, Cik Syafirul Hakim. Last kali. Hai. Okey, saya faham. Tak ada soalan. Ya, soalan. Tak ada soalan tanya. Cik Khairisan. Seperti dijangka. Okey. Sekian dulu untuk petani. Semua saya tahu apa yang baik datang daripada Allah, yang tak baik itu atas kelemahan sendiri. Dan saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, selamat dah. Okey, best. Okey. Caranya orang lama mengajar, nampak